Boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah berjumpa lagi dalam kelas khas berkenaan dengan kelebihan 10 awal Zulhijjah. Setiap tahun ada musim-musim yang sangat disukai oleh manusia secara umum. Antaranya musim cuti sekolah. Jadi bila dengar cuti sekolah, semua orang seronok. Anak-anak, pelajar-pelajar, ibu bapa, pegawai kerajaan. Sebab musim itulah mereka akan ambil cuti untuk berehat bersama keluarga, untuk berjalan. Begitu juga musim raya. Semua orang berseronok menanti-nanti untuk menyambut hari raya bersama keluarga, untuk balik kampung jumpa orang tua. Kadang-kadang cuti 2 hari diminta disambungkan lagi. Musim durian, orang suka. Lama yang menanti, tiba-tiba ada durian, harga pula murah. Jadi menanti, dan bila datang musim tersebut, pakat berebut. Menjual, yang menjualnya satu hal, yang membeli, yang makannya satu hal. Jadi musim-musim ni semua disukai oleh manusia. Walaupun musim-musim ini, musim cuti, musim raya, musim durian, dia bukan menambahkan duit, bukan menambahkan income, tapi menghabiskan duit lagi. Menyebabkan manusia akan berbelanja lebih demi untuk mendapat keseronokan, kepuasan di musim cuti-cuti ini. Kalau cuti sekolah dan nak bawa keluarga berjalan, kosnya besar. Kalau musim durian, nak beli durian, harganya mahal. Musim cuti raya pun kadang-kadang kosnya mahal, nak balik kampung apa semua dengan tiket kapal terbangnya. Bahkan kadang-kadang risiko musim ni ialah kemalangan, musibah. Kadang-kadang musim cuti lah berlaku kemalangan jalan raya, musim raya lagi banyak berlaku kemalangan jalan raya. Tapi manusia tetap suka dan teruja menanti waktu cuti-cuti seperti ini. Walaupun duit habis, risikonya kadang-kadang tidak baik. Dan dalam Islam ada waktu-waktu yang sangat-sangat terbaik. Bukan musim cuti, tapi musim menuai amal. Yang kalau dituai di musim ini berbeza dengan di musim lain. Kalau di musim lain satu amalan mungkin dapat 10, tapi di musim ini satu amalan berganda jauh lebih baik daripada 10, lebih daripada 700. Bahkan yang terbaik. Musim apa ni? Inilah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Allah sangat tahu bahawa hamba-Nya sangat lemah, sangat banyak buat dosa, sangat sedikit amalannya, sangat mudah tertipu dengan dunia, dengan tipu daya syaitan. Maka Allah, rahmat Allah ialah Allah nak bantu hamba-hambanya supaya masa yang mereka lalai, masa yang banyak mereka lakukan dosa, masa yang amalan tu bergandanya tak melampau, maka Allah jadikan satu musim, bukan satu musim, ada beberapa musim untuk hamba-Nya meminta ampun kepadanya, untuk hamba-Nya menggandakan amalan. Dan Allah bagi tawaran, amalan di musim-musim ini sangat besar ganjarannya dibanding dengan musim-musim yang lain. Itulah rahmat Allah. Dan musim yang Allah tawarkan ini tak perlukan kos,
tak perlukan keluarkan duit. Bukan beribu, 1 sen pun tak perlu keluarkan. Dan risikonya tak ada, musibah ke kemalangan jalan raya tak ada. Subhanallah, rahmatnya Allah. Allah nak bagi musim yang terbaik kepada hamba-Nya tanpa perlu kos, tanpa ada musibah. Tapi ramai manusia tak suka pada musim-musim seperti ini. Apa sebab? Sebab manusia lebih cintakan dunia. Manusia lebih seronok dengan apa nikmat yang depan mata dia sekarang. Manusia lupa bahawa yang mereka seronok sekarang, satu hari mereka akan tinggalkan. Dan sebaliknya, yang akan dibawa ialah yang mereka tak seronok tu. Inilah musim-musim yang Allah sediakan, yang kebanyakan manusia, nafsu manusia tak suka. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, Huffati al-jannatu bil makarih. Dipenuhi dengan amalan-amalan yang membawa ke syurga, dengan makarih, dengan perkara yang nafsu tak suka. Solat, zikir, baca Quran, walaupun tawarannya, pahalanya berganda, berlipat kali ganda, tapi nafsu tetap tak suka. Walaupun tidak ada kos. Wa huffatin nar bisyahawat. Dan sebaliknya dipenuhi dengan amalan-amalan yang membawa ke neraka, amalan itu disukai pula oleh nafsu. Musim raya, musim bercuti, musim berjalan, musim durian. Nafsu suka, walaupun terpaksa habiskan duit, walaupun kadang-kadang risikonya boleh mencederakan, kadang-kadang boleh membawa kepada kematian. Itulah tabiat manusia. Jadi sayangnya Allah pada kita, Allah sediakan musim bulan Ramadan supaya manusia mudah beramal soleh kepada Allah, kembali kepada Allah dengan bertaubat, dan Allah sediakan malam Lailatul Qadar. Di bulan itulah Allah tutup pintu neraka, Allah buka pintu syurga, Allah rantai syaitan. Sayangnya Allah kepada hamba-Nya. Habis bulan Ramadan, ada satu lagi musim yang sebenarnya kelebihannya lebih besar daripada bulan Ramadan. Dan ramai manusia tidak tahu. Ramai manusia tidak tahu bahawa ada satu musim selepas bulan Ramadan, selepas 10 akhir Ramadan, selepas malam Lailatul Qadar, ada satu musim yang ganjarannya lebih baik daripada Ramadan, lebih baik daripada Lailatul Qadar. Tapi ramai yang tak sedar. Ramai melalui musim-musim ini, musim yang ganjaran pahalanya berlipat kali ganda dan Allah sangat suka beribadat di musim ini, ramai manusia berlalu seperti tidak ada apa-apa. Alangkah ruginya manusia bila manusia jahil agama. Alangkah rugi manusia bila manusia meletakkan cinta dunia sebagai nombor satu dalam hidupnya, mendahulukan nafsu lebih daripada mendahulukan akal. Maka manusia akan melalui bulan-bulan, musim-musim yang ganjarannya berlipat kali ganda tanpa berebut dan melakukan apa-apa kebaikan. Musim ini ialah musim awal 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah. Jadi supaya kita tidak terlepas dan tidak rugi seperti yang masa-masa yang lampau, hari ini saya akan terangkan tentang kelebihan-kelebihan. Apa kelebihan besar sangat ni 10 awal Zulhijjah, dan apa amalan-amalan yang sepatut kita buat dan kita gandakan supaya kita dapat ganjaran yang berlipat kali ganda, dan supaya kali ini kita tidak akan rugi seperti tahun-tahun yang lepas. Kata Yahya bin Mu'az, ajibtu mimman yahzun ala nuqsani malihi kaifa la yahzun ala nuqsani umrihi. Kata Yahya bin Mu'az, aku rasa hairan orang yang sedih disebabkan hartanya kurang. Bila harta kurang je ataupun tak cukup, dia sedih, risau, kadang-kadang sampai membawa kepada sakit. Tapi kaifa la yahzan, bagaimana dia pula tidak sedih bila umurnya semakin kurang dan amalannya tak bertambah. Jadi kata Yahya bin Mu'az salafus salih, satu benda yang pelik. Duit kurang, dia sedih. Duit tak cukup, dia sedih. Tapi umur dia semakin kurang dan dia semakin dekat dengan kematian, amalannya tak bertambah, happy je, tak sedih. Makna seolah hatinya keras. Hatinya telah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita tidak termasuk dalam golongan mereka yang sedih bila kurang duit, tapi tak sedih bila umur dah semakin bertambah. Begitu juga kata Hasan Al-Basri. Kata Hasan Al-Basri,
Aku, Hasan Al-Basri ni salafus salih tabi'in, dia sempat dengan beberapa orang sahabat. Dia kata, adraktu, aku telah sempat dengan beberapa ramai para sahabat ataupun beberapa kaum, kana ahaduhum ashahhu ala umrihi minhu ala dirhamihi. Maksudnya, aku sempat jumpa beberapa kaum, beberapa orang, iaitu di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ini lebih kedekut terhadap masanya daripada kedekut duitnya. Tengok kefahaman para sahabat ni. Sahabat lebih kedekut masa umurnya daripada kedekut duit. Maksudnya apa? Jadi kalau nak bagi duit ni sahabat tak kedekut, bagi je. Tapi kalau nak bagi masa untuk benda yang sia-sia, sahabat sangat kedekut. Nampak dia bersembah kosong, terus dia bangun. Kedekut dengan masa untuk dibuangkan sia-sia. Itu sifat orang bertakwa. Sifat orang yang faham agama. Sifat orang yang cinta akhirat. Dia sangat kedekut nak buang masa kepada sia-sia. Bersembah kosong. Buka WhatsApp sampai 1 jam. Buka Instagram, buka Facebook sampai 1 jam. Oh tak ada. Ini bukan budaya orang yang bertakwa. Bukan budaya para sahabat Nabi. Saya ulang, orang yang bertakwa, yang paling utama para sahabat Nabi, sangat lebih kedekut nak buang masa dia kepada perkara yang tak berfaedah daripada nak bagi duitnya. Maknanya kalau orang nak duit dia, daripada nak buang masa dia rela dia bagi duit daripada masa dia terbuang sia-sia. Kita pula terbalik. Kebanyakan kita terbalik. Kita lebih kedekut nak bagi duit, tapi masa kita bagi pada orang sia-sia. Bersembang kosong 1 jam, buka internet setengah jam, senang-senang je kita bagi masa kita. Sebab kita tidak faham nilai masa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah bersumpah, wal asri, demi masa semua manusia rugi. Okey, jadi sekarang saya nak sebut tentang kelebihan 10 awal Zulhijjah. Apa kelebihannya? Sabda Nabi SAW daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qala Nabi SAW, ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah minhu fi hadhil ayamil ashri. Qalu walal jihad fi sabilillah, qal walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi wa lam yarji' min zalika bi syai'in. Maksudnya, kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari dalam setahun al-amalus salih, yang amal salih pada hari tersebut ahabba ilallah, paling disukai oleh Allah. Tidak ada hari-hari dalam setahun yang amal salih pada hari tersebut paling Allah suka, paling Allah cinta. Minhu, daripada fi hadhil ayyamil ashri, daripada 10 awal Zulhijjah. Apa maksud tu? Nak tahu kelebihannya, sahabat bertanya lagi, qalu walal jihad fi sabilillah, walaupun orang tu pergi berjihad pada jalan Allah pada bulan lain lah, katalah bulan Ramadan, dengan orang yang beramal di awal 10 Zulhijjah. Sahabat tanya Nabi, adakah beramal di 10 awal Zulhijjah tetap lebih baik daripada pergi berjihad pada jalan Allah, nak menegakkan agama Allah di bulan lain? Nabi kepada jalan Allah di bulan yang lain, kecuali Nabi kata, illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi wa lam yarji' min zalika bi syai'in, kecuali seseorang yang keluar pergi berjihad dengan nyawanya, dengan hartanya, kemudian dia tak balik sesuatu pun. Makna dia mati di medan peperangan, hartanya pun habis. Dia pergi berjihad dengan harta, dengan nyawanya, dan dia mati syahid. Itu tetap lebih dia lah. Tapi kalau dia pergi berjihad dengan hartanya, kemudian dia balik dengan selamat. Bila ni? Bulan Syawal ataupun bulan Ramadan. Saya pula hanya baca Quran pada 1 Zulhijjah. Saya tetap lebih daripada orang yang pergi berjihad dan balik dengan selamat. Subhanallah.
Kita nak pergi berjihad ni fikir 100 kali. Sebab risiko dia mati. Mana kena tulis wasiat, tinggal pesan pada keluarga. Sebab sama ada balik ataupun tak. Dan rasanya kita fikir 100 kali kan. Tapi rupa-rupanya ada amalan yang lebih baik pada itu. Tak payah keluar berjihad, tak payah keluarkan harta, dan risiko dia bukan mati syahid, bukan cedera parah. Hanya duduk kat rumah je. Hanya duduk kat rumah je. Duit 1 sen pun tak keluar. Apa dia? Beramal di 10 awal Zulhijjah. Okey? Hadis ni riwayat Bukhari, hadis sahih. Dan satu lagi hadis yang maksud dia lebih kurang sama, daripada Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhuma, daripada Nabi SAW qala, baginda bersabda, ma min amalin azka indallah, tidak ada amalan yang paling suci di sisi Allah. Yang tadi perkataan ahabba, lebih Allah cinta. Yang ni pula azka, lebih suci di sisi Allah. Wala a'zamu ajra, dan tidak ada amalan yang lebih besar ganjaran pahalanya, min khairin, daripada amalan ya'maluhu fi ashril adha, daripada amalan yang dilakukan oleh seseorang di 10 awal Zulhijjah. Amanah hadis kedua, Nabi guna perkataan satu azkar, amalan paling suci, iaitu di 10 awal Zulhijjah dibanding dengan amalan di hari lain, termasuk amalan di bulan Ramadan. Dan juga Nabi guna perkataan a'zamu ajra, amalan yang paling besar ganjaran pahalanya dalam setahun ni. Yang mana paling besar? Awal Muharram, di bulan Ramadan, 10 akhir Ramadan, ataupun malam Lailatul Qadar, ataupun 10 awal Zulhijjah. Kalau ikut hadis ni, yang paling besar ganjaran pahala ialah beramal di 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah. Kecuali Nabi sebut macam tadilah, kecuali dia pergi berjihad dengan hartanya dan dia tak balik dah, mati syahid. Itu tetap lebih dia lah. Hadis yang kedua ni riwayat Ad-Darimi. Riwayat Ad-Darimi. Jadi kata sebahagian besar ulama mengatakan bila dibandingkan antara 10 awal Zulhijjah dengan 10 akhir Ramadan, yang mana lebih baik? Ada ulama mengatakan 10 awal Zulhijjah lebih baik daripada 10 akhir Ramadan. Sebab hadis ni Nabi kata afdal. Afdal paling baik, a'zamu ajra paling besar pahalanya, ahabba ilallah paling Allah suka, azka paling suci. Jadi sebahagian ulama kata dalam setahun amalan yang paling baik bukan di 10 akhir Ramadan, tapi di 10 awal Zulhijjah. Dan ada sebaliknya, ada pendapat yang kedua mengatakan antara 10 awal Zulhijjah dengan 10 akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan lebih baik. Kenapa? Sebab pertama malam 10 akhir Ramadan ada satu malam yang Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, iaitu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian ulama juga mengatakan 10 akhir Ramadan lebih baik sebab Allah bersumpah dalam surah Al-Fajr, wal fajri wal layalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Allah sebut malam. Jadi bila Allah sebut malam, sebahagian ulama kata malam tu refer kepada 10 malam Ramadan, 10 akhir malam Ramadan, bukan 10 awal Zulhijjah. Jadi ulama berbeza pendapat. Kalau ikut hadis yang secara zahir, ialah 10 awal Zulhijjah adalah yang terbaik. Dalam setahun 360 hari ataupun 365 hari, yang paling baik, yang paling afdal, yang paling Allah suka beramal ialah ni, di 10 awal Zulhijjah, yang insya-Allah akan bermula pada 22 Julai. Akan bermula 22 Julai. Hari apa? Selasa, Rabu ke Khamis? Ready ya? Standby ya? Mulai daripada sekarang bersedia. Jangan tak beramal, beramal juga. Tapi bila masuk juga 22 Julai, 1 Zulhijjah, gandakan.
Kalau hari ni kita baca Quran satu muka surat, masuk 22 Julai, bacalah 2, 3, 4 muka surat. Sebab pahalanya berganda dan Allah paling suka. Kalau sekarang kita solat witir satu rakaat, masuk 22 Julai, gandakan jadikan 3 ataupun 5. Kalau sekarang kita solat duha 2 rakaat, maka bila masuk 12 Julai, solatlah 4 rakaat. Gandakan. Zikir pun sama. Okey. Kenapa ni? Kenapa 10 awal Zulhijjah ni sangat besar kelebihan beramal padanya? Kalau orang tanya, apa sebab ni? 10 awal Zulhijjah sangat besar kelebihannya. Okey, sebabnya, jawapannya, pertama, sebab Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan 10 awal Zulhijjah ni. Jadi kalau Allah bersumpah, mana benda tu besar, bukan kecil. Allah bersumpah dengan wal asri demi masa, wal fajri demi waktu fajar, wal duha demi waktu duha. Makna benda tu sangat besar dan penting. Jadi 10 awal Zulhijjah Allah bersumpah dalam ayat mana ni? Dalam surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Ayat ni bermula dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajri, demi waktu fajar, walayalin ashri, dan layalin, malam-malam, ashri, 10. Jadi Allah bersumpah dengan dua. Satu, waktu fajar. Sebab fajar ni petanda bahawa Allah masih sayang pada kita. Allah nak kita hidup lagi. Bila tengok waktu fajar. Di waktu fajar juga bermulanya solat yang terbaik, iaitu solat subuh. Waktu fajar juga bermulanya puasa. Siapa yang nak puasa, bila masuk waktu fajar, permulaan kepada puasanya. Waktu fajar juga menunjukkan amalan yang terbaik, iaitu solat sunat 2 rakaat fajar, lebih baik pada dunia dan segala isi. Maka Allah bersumpah dengan fajar. Yang kedua, Allah bersumpah dengan walayalin ashri, dan demi malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 ni apa maksud? Adakah 10 akhir Ramadan ataupun 10 awal Zulhijjah? Dengar, kata Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi yang terkenal sebagai ahli tafsir, bahkan Nabi berdoa kepadanya masa dia kecil, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, berilah kefahaman agama yang mendalam kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Jadi pendapat Ibnu Abbas, juga pendapat Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, seorang sahabat Nabi, dan pendapat ulama lain, tabi'in seperti Mujahid, dan ramai lagi ulama daripada Salaf dan Khalaf, layalin ashri ialah 10 awal Zulhijjah. Layalin ashri, kalau ikut pendapat sebahagian para sahabat seperti Abdullah bin Abbas, Ibnu Zubair, dan juga ulama Salaf dan Khalaf, layalin ashri ialah 10 awal Zulhijjah. Jadi itu sebab pertama. Kenapa beramal di 10 awal Zulhijjah? Kenapa beramal di 10 awal Zulhijjah sangat besar ganjarannya? Satu, sebab Allah bersumpah dengan 10 awal Zulhijjah dalam surah Al-Fajr. Sebab kedua, Nabi SAW sendiri bersaksi. Nabi sendiri bersaksi bahawa tidak ada amalan-amalan yang paling baik, yang paling Allah suka, yang sangat besar ganjaran pahala, melainkan beramal di 10 awal Zulhijjah. Nabi sendiri bersaksi. Dan Nabi ma yantiqu anil hawa. Nabi tak pernah bercakap daripada hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua. Yang ketiga, Nabi menggalakkan kita beramal pada 10 awal Zulhijjah. Kalau orang sehebat Nabi galakkan beramal, pasti benda itu terbaik. Nabi tak pernah menggalakkan benda yang tak baik. Itu sebab yang ketiga. Bertahmid dan bertakbir khas untuk 10 awal Zulhijjah. Dalilnya hadis riwayat Ahmad daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi SAW, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, a'zamu indallah, yang paling besar di sisi Allah, wala ahabba ilaihi, dan tidak ada ayyamil ashri, daripada beramal di 10 awal Zulhijjah ni. Tidak ada. Kemudian Nabi sambung. Nabi sambung apa? Fa aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Nabi galakkan, maka
Bukan setakat Nabi bagi tahu kelebihan, tapi Nabi bagi tahu amalan apa yang patut kita, sunnah-sunnah Nabi yang dilupakan sekian lama. Mak bapak kita tak buat, nenek moyang kita tak buat, dan kita sendiri pun ramai yang tak pernah buat. Apa dah? Perbanyakkan tahlil di 10 awal Zulhijjah. La ilaha illallah. Wat takbir dan Allahu Akbar. Perbanyakkan. Wat tahmid dan tahmid. Tahmid ialah walillahil ham. Lafaz dia macam ni. Nanti saya akan sebut, tapi saya sebut dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil ham. Nanti saya akan sebut detail lah. Amalan-amalan yang sepatut kita buat di 10 awal Zulhijjah. Nabi kata apa? Perbanyakkan, bukan sekali-sekala. Mana kalau hari biasa kita zikir juga la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil ham. Tapi bila masuk je 22 Julai, kita lagi banyakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil ham. Perbanyakkan. Bahkan sahabat masuk je 1 Zulhijjah, mereka bertakbir di mana-mana, di pasar, di jalan raya, jalan nak pergi ke masjid, mereka bertakbir, dan orang lain pun sama-sama bertakbir. Itu sunnah Nabi yang dah dilupakan. Okey. 4 sebab kan? 4 sebab kenapa 10 awal Zulhijjah kelebihannya sangat besar. Sebab yang kelima. Sebab kelima, dalam 10 awal Zulhijjah ada hari Arafah. Ini sebab-sebab yang menjadikan 10 awal Zulhijjah terbaik. Sebab kelima, dalam 10 awal Zulhijjah ada hari Arafah. Dan hari Arafah adalah hari yang terbaik kita berdoa. Hari Jumaat Haji wukuf di Arafah, dan kita di sini pun digalakkan berdoa, dan doa ketika itu mustajab. Dan juga hari Arafah digalakkan berpuasa. Ini termasuk package kelebihan 10 awal Zulhijjah, iaitu kelebihan berpuasa pada hari Arafah pada 9 Zulhijjah. Kelebihannya apa? Siapa berpuasa pada 9 Zulhijjah, iaitu hari Arafah, bagi orang yang tidak melakukan haji, kelebihannya Nabi kata diampunkan dosa yang lepas setahun, dan dosa yang akan datang setahun, 2 tahun. Puasa 1 hari tak sampai 10 jam kan, tapi dosa yang diampunkan 360 hari kali 2. Dosa dilakukan 24 jam setiap hari selama 2 tahun terpadam hanya dengan puasa 1 hari. Itu kelebihan puasa 9 Zulhijjah. Sebab yang keenam, dalam 10 Zulhijjah ni, 10 awal Zulhijjah, ada ibadat yang besar, iaitu ibadat haji dan juga ibadat korban. Ini semua package menjadikan 10 awal Zulhijjah terbaik dibanding dengan hari-hari yang lain. Okey. 6 sebab. Kemudian apa amalan? Amalan yang patut kita lakukan di 10 awal Zulhijjah. Pertama puasa. Puasa. Disunatkan berpuasa berapa hari? 9 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 tak boleh sebab 10 hari Raya Aidil Adha haram berpuasa. Jadi soalan, Nabi puasa tak 1 hingga 9? Tak, Nabi tak puasa. Dia sunnah Nabi ni ada sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan. Ada sunnah qauliyah, sunnah kata-kata. Nabi kata, Nabi mengiyakan, tapi Nabi tak buat, maka ia adalah sunnah juga. Sama seperti puasa Nabi Daud. Bila ada orang puasa, bila ada sahabat nak puasa setiap hari, Nabi kata kalau kamu nak puasa setiap hari, jangan. Tak boleh. Kalau nak puasa juga banyak, puasalah Nabi Daud. Iaitu selang sehari. Tapi Nabi tak puasa. Kalau kita puasa Nabi Daud selang sehari, sunnah tak? Ya, sunnah. Walaupun Nabi tak buat, tapi Nabi mengiyakan. Sama ada sunnah qauliyah ataupun sunnah takririyah, pengakuan Nabi SAW. Jadi tak salah kita puasa 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. 9 hari berturut-turut. Tak salah. Apa dalil? Dalilnya Nabi kata tidak ada amalan soleh yang terbaik, yang paling Allah suka daripada beramal di 10 awal Zulhijjah. Nabi tak sebut apa amal soleh.
Bila Nabi sebut amal soleh, dia merakumi semua sekali. Termasuk puasa, termasuk salat sunat, termasuk zikir, termasuk takbir, termasuk baca Quran, termasuk sedekah. Semua sekali. Okey? Jadi kalau tak boleh, tak mampu nak puasa setiap hari, puasa Nabi Daud selang sehari. Puasa 1 hari bulan, kemudian 3, kemudian 5. Kalau tak mampu juga, puasalah Isnin dan Khamis dalam tempoh 9 awal Zulhijjah tu. Kalau tak mampu juga, puasalah 9 Zulhijjah. Paling kurang. Ini kalau tak puasa juga 9 Zulhijjah, memang ditakuti hatinya telah tertutup. Sebab tawaran Allah, rahmat Allah begitu besar. Kamu buat dosa 2 tahun, setiap hari, 24 jam. Aku akan ampunkan dosa tu, cuma aku minta kamu puasa 1 hari je. Kalau itu pun kamu tak buat, memang kamu orang yang keras hati, orang yang hati dah mati. Saya ulang, puasa yang terbaik ialah 1 hingga 9 Zulhijjah. Kalau tak mampu juga, selang sehari. 1, 3, 5. Kalau tak mampu juga, pastikan puasa Isnin Khamis dalam tempoh 10 Zulhijjah. Kita puasa Isnin Khamis dalam tempoh 10 Zulhijjah, tak sama kita puasa Isnin Khamis sekarang. Tak sama. Yang ni Allah suka. Tapi Isnin Khamis di 10 Zulhijjah lagi Allah suka dan ganjarannya lagi besar. Boleh? Jadi kalau tak mampu juga Isnin Khamis, paling kurang jangan tinggal puasa 9 Zulhijjah. Set tarikh tu. Jangan batalkan semua, nak pergi jalan mana ke, nak kenduri ke apa ke. 9 Zulhijjah pastikan puasa. Semoga dosa kita setahun yang lepas dan setahun yang akan datang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Amalan kedua digalakkan di 10 awal Zulhijjah ialah bertakbir. Bertakbir. Macam mana takbirnya? Saya sebut tadi, boleh tulis Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahil hamd. Saya tulis Okey. Jadi antara amalan yang disunatkan dan ganjarannya paling besar dan Allah paling suka di 10 awal Zulhijjah ialah bertakbir. Yang bukan takbir raya yang kita biasa takbir itu, tapi takbir yang ringkas je. Allahu Akbar 2 kali. Kemudian la ilaha illallah. Kemudian Wallahu Akbar, ulang sekali lagi Allahu Akbar. Kemudian walillahil hamd. Ini lengkap yang Nabi perintah. Nabi kata perbanyakkan takbir Allahu Akbar, perbanyakkan tahlil la ilaha illallah, perbanyakkan tahmid walillahil hamd. Bahkan sunnah Nabi disebut dalam satu hadis, Umar ibn Khattab dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu Umar ibn Khattab dan
Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bila masuk dia 1 Zulhijjah, mereka keluar je rumah, mereka pergi ke pasar, mereka akan bertakbir, yukabbirani wa yukabbiran nasu bitakbirihima. Bila dua-dua ni keluar dan bertakbir, orang lain pun dengar, orang lain pun ikut takbir. Dia bukan ikut takbir sama-sama serentak, tak. Tapi apa yang ditakbirkan oleh Umar dan Abu Hurairah mendorong orang lain juga untuk bertakbir. Itu sunnah Nabi. Tapi sekarang dah tak ada dah. Sunnah ni mati. Sunnah ni mati. Banyak kita buat amalan yang Nabi tak buat, dan amalan yang Nabi buat kita tak buat, bahkan dah mati pun sunnah Nabi. Harap-harap kitalah yang menghidupkan sunnah Nabi yang telah mati. Sebab besar kelebihan orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Mungkin orang akan tengok pelik kan, kita keluar je, start je 22 Julai, hari Rabu, kita pun pergi kedai mamak, kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahil ham. Mungkin orang kata kita gila. Hari raya lambat lagi, kita dah takbir. Tak. Yang tak takbir tu yang kemungkinan gila. Sebab apa? Sebab dia jahil. Jadi kita yang menghidupkan sunnah ni, biasalah. Nabi kata, tuba lil ghuraba. Innal islama bada'a ghariban. Islam ni bermula dalam keadaan pelik. Wasayaudu ghariba, dan akan kembali semula sekarang dalam keadaan pelik. Macam inilah kalau kita takbir 1 Zulhijjah, orang kata pelik. Tapi ingat pesan Nabi, fatuba lil ghuraba, bertuahlah, beruntunglah kepada orang yang gharib, orang yang pelik ni. Orang yang tak buat takbir, tak pelik. Yang pelik siapa dia? Yang bertakbir. Nabi kata beruntunglah, bertuahlah orang yang buat benda yang pelik tapi adalah benar. Pelik tapi benar. Yang orang lain tak buat, tak pelik tapi tak benar. Jadi kita ada pilihan, nak jadi orang yang buat benda yang pelik tapi benar dan ganjarannya besar, ataupun nak kekal dalam keadaan tak pelik tapi tak benar. Dalam satu hadis, Nabi sebut kelebihan orang yang menghidupkan sunnah Nabi yang dah mati. Sabda Nabi SAW, Man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di fa inna lahu minal ajri mislu man amila biha min ghaira an yanqusa min ujurihim syai'a. Subhanallah. Maksud dia, sabda Nabi SAW, siapa yang menghidupkan satu sunnah sahaja daripada sunnah-sunnahku, qad umitat, yang telah mati. Siapa yang telah menghidupkan satu sunnah sahaja daripada sunnah-sunnahku yang telah mati selepas aku, maka baginya pahala seperti orang yang beramal dengannya tanpa dikurang sedikit pun pahalanya. Subhanallah. Saya sekarang, saya dah hidupkan sunnah, saya dah ajar. Katalah, pelajar-pelajar bertakbir 1 Zulhijjah. Dalam rumah dia, suami dia pun takbir, anak dia pun takbir. Mungkin 1000 orang bertakbir. Maka saya akan dapat pahala 1000 orang tanpa kurang sedikit pun. Subhanallah, besarnya pahala. Jadi hidupkan sunnah Nabi. Kalau kita rasa segan nak takbir kat luar, paling-paling kurang takbir dalam rumah. Lepas salat subuh takbir, kemudian duduk tak lama takbir lagi, naik kereta takbir, duduk dalam kereta takbir, nak turun ke Maidin takbir, nak pergi Giant takbir. Biarlah orang kata, yang penting paling kurang kita sampai mesej. Bila orang tanya, kenapa kamu takbir? Belum raya pun. Tak. Sebenarnya sunnah Nabi, takbir yang terbaik ialah bermula 1 Zulhijjah, bukan malam 10 Zulhijjah. Okey? Hadis ni hadis hasan. Saya ulang. Kelebihan menghidupkan sunnah Nabi ialah, Nabi kata dia akan dapat pahala orang yang buat sunnah Nabi disebabkan dia yang menghidupkan. Kalau 1000 orang bertakbir, dia dapat pahala 1000 orang. Semoga kita termasuk golongan orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, amalan kedua. Amalan ketiga, haji dan umrah. Mungkin kita tak boleh buat dah sekarang. Kita pun tak boleh, rasanya orang Mekah pun sekarang tak boleh sebab COVID-19 kan. Itu tak apa. Nombor 3 kita tak boleh buat. Nombor 4, perbanyakkan amal soleh. Apa amal soleh? Yang Nabi sebut umum. Zikir, baca Quran, sedekah, buat baik pada mak bapak, ziarah orang sakit, iringi jenazah, pergi berdakwah, suruh orang buat yang makruh, cegah orang buat yang mungkar. Gandakan bila masuk 1 Zulhijjah.
Kenapa? Sebab pahalanya berganda dan Allah paling suka. Start je satu je, termasuklah kelas tadabbur. Kelas tadabbur Allah suka, sekarang Allah suka, tapi bila masuk 1 Zulhijjah ada kelas, lagi Allah suka dan ganjaran pahala mendengar kelas, mendengar ilmu ketika itu, lagi besar pahalanya dan lagi Allah suka. Ini orang beriman cerdik. Dia bukan tunggu musim cuti sekolah. Dia bukan sentiasa menunggu musim raya. Bukan tunggu musim durian. Tak. Orang beriman sentiasa menunggu bila Allah gandakan pahala. Di mana tempat Allah gandakan pahala, di situlah dia akan berlomba. Jadi standby ya. Tunggu untuk merebut peluang ganjaran pahala yang berganda dan amalan yang paling Allah suka, insya-Allah bermula pada hari Rabu. Kalau hari Rabu sebenarnya bermula Selasa malam Rabu. Mana bila masuk maghrib hari Selasa tu ada bermula 1 Zulhijjah. Perbanyakkan zikir, perbanyakkan baca Quran, perbanyakkan salat witir pada selepas Isya malam tu sampailah habis. Okey? Perbanyakkan sedekah. Yang kelima, korban. Buat korban. Korban kita buat hari ke-10 kan. Dia termasuk package amalan terbaik di 10 awal Zulhijjah. Jadi korban yang terbaiknya buat di 10 Zulhijjah. Cuba saya nak sentuh sikit pasal korban ni. Korban yang terbaik ialah kambing. Nabi biasa korban kambing, walaupun kadang-kadang Nabi korban unta, tapi ulama mengatakan Nabi banyak korban kambing menunjukkan korban yang terbaik ialah kambing. Mungkin harga mahal, ya harga mahal lagi bagus. Kambing sekarang 1,000 lebih. Kita biasa korban ni, logiknya orang korban nak pahala. Logiknya orang korban nak dekat kepada Allah, itu makna korban. Korban makna dekat. Semakin dekat pada Allah. Makna kalau nak semakin dekat pada Allah, kena buat yang terbaik. Allah sebut dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebaikan sehingga kamu infak mimma tuhibbun, apa yang kamu suka. Jadi antara kambing 1,000 dengan satu bahagian kambing mungkin 400, yang mana paling kamu suka? Yang paling kamu sayang 1,000, yang Allah paling suka yang kamu suka ni. Jadi bila kita nak korban, letak target. Nak yang murah ke nak yang paling Allah suka? Kalau nak yang paling Allah suka, nak ganjaran pahala paling besar, korbanlah kambing walaupun harganya mahal, insya-Allah. Satu. Yang kedua, korban yang terbaik ialah ikut sunnah Nabi, iaitu satu rumah seekor kambing. Tak payah kalau 5 orang ada dalam rumah, tak payah 5 ekor kambing ataupun 5 bahagian. Dan 5 nama. Sunnah Nabi ialah ketua keluarga berkorban. Suami ataupun bapa, seekor kambing ke ataupun seekor lembu. Nama dia seorang je. Jangan pecah-pecahkan nama. Kalau seekor lembu, dia pecah 7. Nama suami 1, nama isteri 1, nama anak 5 orang. Cukup 7 bahagian. Bukan. Yang terbaik, nama suami ataupun nama bapa seorang. Seekor kambing ke ataupun seekor lembu. Nama dia yang berkorban. Tapi sunnah Nabi, bila Nabi korban, Nabi niat, ini dariku dan dari ahli keluargaku. Kata ulama, ahli keluarga makna yang dalam rumah, termasuk keluarga kita yang dah mati. Termasuk keluarga kita yang dah mati. Jadi nama, kalau saya ketua keluarga, saya korban atas nama saya, kemudian saya niat, korban ini dariku dan dari ahli keluargaku. Semua akan dapat pahala. Okey? Jadi tak payah kita pecah-pecah nama, ini suami, ini nama isteri, ini bahagian nama anak, tak payah. Anak kita kalau duduk dalam satu rumah akan dapat pahala tu. Tapi kalau anak kita dah kahwin, duduk rumah lain, dia tak dapat pahala. Dia sendiri kena korban, dia akan dapat satu nama dia, kemudian dia niat untuk dia dan keluarga dia. Isteri dah dapat pahala, anak dia walaupun kecil insya-Allah dapat pahala korban. Okey. Korban untuk orang yang mati tidak ada. Tidak ada sunnah Nabi. Semasa Nabi hidup, Khadijah dah mati.
dan isteri Nabi lain juga yang ada yang mati, anak Nabi pun ada yang mati masa Nabi hidup seperti Zainab, Ummi Kalsum, Ruqayyah. Tapi tak ada satu periwayat Nabi berkorban untuk Khadijah yang telah meninggal. Nabi korban untuk anaknya Zainab ke Ruqayyah ke yang telah meninggal. Tak ada. Jadi ulama kata tidak ada korban untuk orang yang mati. Tapi bagaimana kita nak sampaikan pahala korban kepada orang yang mati? Caranya ialah kita korban atas nama kita, macam saya sebut tadi. Kemudian kita niat, korban ini dariku dan ahli keluargaku. Maka ada ulama kata keluarga kita yang mati pun akan masuk. Keluarga kita yang mati pun akan, insya-Allah akan dapat pahala tanpa menyebut namanya. Dan juga saya nak sebut korban yang terbaik ialah di tempat kita. Korban yang terbaik ialah di tempat kita, bukan di tempat orang. Sebab tujuan utama korban ialah ibadat, bukan nak agihkan daging, ya? Kena faham. Sebab tu saya setuju dengan pendapat sebahagian ulama, antaranya ialah Syekh Shalih Utsaimin. Dia kata tujuan korban ialah ibadat kita dengan Allah, bukan nak agihkan daging. Kalau nak agihkan daging pada orang miskin di Kemboja, di Vietnam, kamu boleh sedekah bila-bila masa. Jangan tunggu musim korban. Dan mereka ni lapar daging ni, tak pernah makan daging. Bukan musim haji je. Mereka tak makan daging dah bertahun. Kenapa nak tunggu musim haji, baru nak niat korban, baru nak hantar daging? Korban adalah amalan ibadat kita yang sepatutnya kita buat di sini mengikut sunnah Nabi. Nabi dan para sahabat korban di tempat sendiri. Satu. Yang kedua, korban tempat sendiri banyak kelebihan. Pertama, sunnah korban ialah kita sembelih sendiri. Bagaimana Nabi sembelih sendiri. Kalau kita korban tempat orang, kita tak dapat kelebihan tu. Yang kedua, yang ketiga, kalau tak dapat sembelih sendiri pun, sunnah kita tengok binatang korban tu. Itu pun sunnah. Kalau sembelih di korban di negeri orang, kita tak dapat lihat. Yang keempat, kelebihan keempat, korban di tempat sendiri. Sunnahnya bila kita korban bagi tiga. Satu bahagian untuk kita makan. Satu bahagian untuk fakir miskin. Satu bahagian untuk jiran sahabat andai kita yang mungkin dah kaya. Mereka tak perlukan daging tapi nak eratkan hubungan ukhuwah. Kalau kita korban tempat lain, yang tu kita tak dapat kelebihan. Kita tak tahu orang miskin mana dapat daging kita. Kita tak tahu kita sendiri pun tak dapat makan. Dan nak bagi pada jiran pun tak boleh sebab kita korban di luar. Tapi kalau korban di tempat kita sendiri boleh sembelih ataupun boleh tengok. Kita sendiri boleh agihkan daging pada orang miskin. Kita tengok sendiri kesusahan dia dan dia pun rasa kasih sayang kita kepadanya. Dan kita boleh bagi daging satu lagi bahagian kepada jiran kita, merapatkan lagi hubungan ukhuwah. Adapun alasan untuk bagi daging pada orang luar yang tak pernah makan daging, kalau betul kamu ikhlas nak bantu mereka makan daging, bagilah musim lain. Dan nak bagi daging tak mesti musim korban, tak mesti daging korban. Jangan tunggu musim baru nak sedekah pada orang. Okey? Hukum korban, satu lagi saya nak sebut, bila kita korban Nabi kata jangan potong kuku dan jangan potong rambut. Ulama khilaf. Ulama beza pendapat. Ada kata haram potong. Siapa ni yang berkorban? Sebab itulah kalau ikut sunnah Nabi, yang korban tu bapa ataupun suami. Dia seorang je tak boleh potong kuku dan tak boleh potong rambut. Tapi kalau kita letak nama semua, seekor lembu ada nama suami, ada nama anak. Semua yang ada nama tak boleh potong kuku, tak boleh potong tangan, tak boleh potong rambut. Bila ni? Bermula daripada dia mula niat korban, sampailah korban dia disembelihkan. Kalau dia mula bayar 1 Zulhijjah, binatang korban dia disembelihkan 10 Zulhijjah, maka dalam tempoh 10 hari dia tak boleh potong rambut dan tak boleh potong kuku. Apa hukum dia? Pendapat paling kuat haram. Tapi pendapat yang ringan sikit dia kata makruh. Dia kata makruh. Jadi terserah pada kita lah. Kalau tanya saya, untuk mengelakkan daripada dosa, jangan potong. Jangan potong kuku, jangan potong rambut. Siapa ni? Yang penama yang melakukan korban. Sahaja. Isteri dia tak ada nama, tak payah. Anak-anak tak ada nama, tak payah. Tapi mereka tetap dapat pahala korban. Okey.
Daging korban yang bahagian kita, kita boleh simpan, boleh masak, boleh makan. Bahagian orang miskin, sebaik-baik kita bagi daging mentah. Dia nak masak apa? Ataupun kalau kita nak masak, nak bagi yang dah masak pada mereka pun tak ada masalah. Okey, amalan yang kelima kan? Amalan yang keenam, taubat nasuha. Sepatut taubat nasuha ni yang pertama ni. Taubat nasuha. Sebab apa? Sebab kalau kita tak bertaubat, hati kita keras. Bila hati keras, ini penghalang besar untuk kita melakukan amalan, apatah lagi nak gandakan amalan. Nak buat pun dah malas, apatah lagi nak ganda di 10 awal Zulhijjah, apa pun je, dosa. Jadi sebab tu saya kata, yang pertama sekali kena taubat nasuha daripada semua dosa-dosa kita, yang kecil ataupun besar. Ini yang memberatkan kita, yang menghalang untuk kita baca Quran banyak, untuk kita solat sunat banyak, untuk kita bangun malam. Penghalang besar dosa. Jadi bertaubatlah mulai daripada sekarang. Tinggalkan segala dosa yang kecil dan yang besar. Tinggalkan buang masa bersembang kosong. Tinggalkan. Ready, bersedia, bersihkan hati supaya masuk satu Zulhijjah, amalan solat kita berganda dan lancar. Lebih kurang 6. Tapi selain daripada tu, kita boleh tambah lagi nak bersedekah. Sedekah hari ni RM10 dengan sedekah hari Rabu akan datang, tak sama pahala dia. Kita senyum pada orang, jumpa orang senyum kan? Bila senyum, pahala dia sedekah. Senyum hari ini kepada orang, pahala dia tak sama dengan senyum pada hari Rabu nanti. Letak dalam kepala, mula daripada masuk maghrib hari Selasa, bermulalah amalan yang paling Allah suka, amalan yang paling besar pahalanya, amalan yang sangat suci, paling suci di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan lebih besar daripada amalan berjihad pada jalan Allah sekiranya dia balik dengan selamat. Okey. Itu kesimpulan. Jadi saya nak ulang sekali lagi. Orang yang bodoh ialah orang yang biarkan masanya terbuang begitu sahaja, dan orang yang lagi bodoh ialah orang yang membiarkan masanya terbuang di waktu-waktu, di musim-musim yang amalannya pahala berganda, di waktu yang amalannya Allah paling suka, dia buat macam biasa aja. Ini orang paling bodoh. Ingat bila kita semakin panjang umur kita sebenarnya semakin pendek. Masa untuk kita beramal dah tak banyak dah. Tiba-tiba Allah bagi peluang untuk kita sempat dengan musim amalan yang berganda. Maka jangan lepaskan peluang ini. Bermula hari Rabu ni, insya-Allah perbanyakkan amalan, insya-Allah. Dan kita akan ada kelas akan datang hari Rabu. Hari Rabu ni insya-Allah 1 Zulhijjah. Jadi ramai-ramai follow kelas tadabbur. Sebab kelas hari Rabu ni ialah kelas 1 Zulhijjah, insya-Allah. Saya rasa cukup setakat tu. Ada soalan ke? Okey, saya nak baca satu lagi. Cek soalan. Kata Abdullah bin Mas'ud, dengar seorang sahabat Nabi yang dijamin syurga. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Man nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Maksudnya apa? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak pernah aku menyesal. Sahabat Nabi pun menyesal. Apa yang dia menyesal ni? Sebab tak kaya ke? Sebab tak dapat duit hari itu ke? Bukan. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak pernah aku menyesal lebih daripada penyesalan aku terhadap satu hari di mana matahari terbit. Hari itu matahari terbit mana aku masih hidup, bermakna umurku semakin pendek, ajal aku semakin dekat, tapi amalan soleh aku tidak bertambah. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, itulah hari yang paling aku menyesal. Tengok fahaman sahabat. Hari yang paling mereka menyesal bukan sebab tak dapat duit, bukan sebab tak naik pangkat, bukan sebab tak dapat untung banyak, tapi hari paling menyesal ialah bila waktu berlalu, amalan soleh tidak ada yang baru. Jadi semoga kita tidak termasuk orang yang menyesal di akhirat besok.
Sekarang pun jangan biarkan hari-hari, waktu-waktu kita terbuang begitu saja. Apatah lagi bila masuk musim sale akhirat. Allah nak bagi bonus yang berlipat ganda bermula 1 Zulhijjah. Maka pastikan ia tidak terbang walaupun satu saat kepada perkara yang sia-sia. Wallahu alam. Cuba tengok soalan. Kalau jiran non-Muslim, bolehkah Ustaz? Boleh. Daging korban, ini maksud daging korban kan? Daging korban boleh diberi kepada non-Muslim. Apatah lagi tujuan kita untuk berdakwah supaya dia tertarik dengan Islam. Itu kerja mulia. Tapi jangan pula bagi pada non-Muslim kepada Muslim tak bagi. Bagi pada Muslim, bagi juga pada non-Muslim. Kalau dah bayar untuk korban sebelum masuk Zulhijjah, tak boleh tak. Dia bermula tak boleh potong kuku ialah bermula 1 Zulhijjah dan bila kita mula niat korban. Kita dah mula bayar. Katalah 1 Zulhijjah kita tak bayar lagi, tak niat. Tiba-tiba kita mula niat dan duit ada 8 Zulhijjah. Jadi mula tak boleh potong kuku dan rambut 8 Zulhijjah lah. Syarat tak boleh potong pertama bila kita mula niat, yang kedua dalam tempoh 10 Zulhijjah. Adakah dosa juga digandakan seperti pahala? Tidak. Allah tu Maha Penyayang. Kalau di Mekah, ulama kata dosa berganda. Tapi kalau di luar Mekah, sebagaimana hadis yang sahih, yang masyhur, Nabi kata siapa niat nak buat kebaikan dia dapat 1 pahala. Kalau dah buat dapat 10 pahala dan lebih lagi. Siapa yang niat buat kejahatan tapi dia tak buat di padam. Dan siapa yang niat buat kejahatan dan dia buat 1 dosa, tidak ada ganda. Itulah rahmat Allah. Itulah rahmat Allah. Bolehkah perempuan wanita salat sunat Idul Adha di masjid ataupun surau? Boleh. Boleh. Salat sunat Idul Adha dan di masjid ataupun di surau. Tidak ada hadis yang melarang. Tidak ada hadis yang melarang. Kenapa solat fardu pun boleh solat? Solat fardu boleh solat. Bahkan Nabi kata la tamna'u, hadis sahih, la tamna'u ima'akum masajidallah. Nabi kata pada sahabat, jangan kamu larang isteri-isteri kamu untuk pergi ke masjid. Itu umum. Solat fardu pun boleh, maka takkanlah solat sunat hari raya tak boleh. Yang mengatakan tak boleh bagi dalil. Apa dalilnya? Bahkan bercanggah dengan hadis yang Nabi membenarkan. Betul, solat terbaik bagi wanita di rumah. Tapi kalau solat raya Nabi suruh keluar semua. Ada orang kata itu di padang. Tapi tidak ada dalil yang melarang wanita-wanita solat di rumah. Bahkan hadis yang saya sebut tadi, Nabi kata kepada sahabat, jangan halang wanita-wanita, isteri-isteri kamu untuk pergi ke masjid. Tidak ada kecuali. Kalau tak boleh Nabi sebut, kecuali solat hari raya Idul Adha. Wallahu alam. Hadir delegasi penyembelihan binatang korban untuk melihat binatang yang dikorbankan. Boleh. Wanita pun boleh. Tidak ada masalah. Bahkan setiap siapa yang berkorban atas nama dia disunatkan pergi melihat. Cuma kena jaga pergaulan antara lelaki dengan perempuan. Sekarang musim sekarang rasanya mungkin tak dibenarkan sebab COVID-19. Wallahu alam. Saya dah bayar untuk korban sebulan sebelum 1 Zulhijjah. Adakah start tak boleh? Tak. Start tak boleh potong kuku bermula 1 Zulhijjah. Disebut dalam hadis sahih. Nabi kata apabila masuk 10 awal Zulhijjah, maka barang siapa yang berniat untuk berkorban dilarang memotong kuku dan rambut bermula 1 Zulhijjah. Bagaimana daging yang kita buat korban di kampung, kita balik bandar dan beri kepada jiran kita di bandar 2-3 hari. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Sebab Islam ni agama yang fleksibel. Kalau Islam kata kena bagi hari tu saja, apa jadi agak-agak? Semua daging yang banyak dah diselesaikan 1 hari. Maka akhirnya kita satu bebanan kepada kita. Tengok-tengok kawan tu dah dapat. Tengok-tengok pergi rumah orang tak ada. Jadi boleh simpan 1 hari 2 hari, lepas tu kita bagi. Tapi yang terbaik, lagi bagi cepat lagi bagus. Selang-seli tahun berkorban antara suami dan isteri pun boleh tak Ustaz? Kerana kedua-duanya bekerja. Yang mana lebih terbaik? Ketua keluarga? Yang terbaik ketua keluarga. Sunnah Nabi, Nabi korban. Tak ada satu riwayat isteri Nabi korban. Dan korban ni hukum dia,
ulama beza pendapat. Ada kata wajib. Setiap orang yang mampu wajib. Tapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, sunat muakkadah, sunat yang dituntut. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Siapa? Suami ataupun bapa. Jadi isteri tak payahlah korban. Sebab dengan cara Nabi itu, Nabi korban atas nama Nabi, tapi isteri Nabi dapat pahala. Jadi kalau suami kita korban atas nama dia, kita pun akan dapat pahala. Jimat duit. Kalau nak banyak, korbanlah seekor lembu. Ataupun suami nak banyak lagi, korban 5 ekor kambing, tapi nama dia seorang. Dan dia niat untuk isteri dan anak, semua akan dapat pahala insya-Allah. Tolong jelaskan prosedur nak buat taubat nasuha. Taubat nasuha, ulama sepakat syaratnya pertama tinggal dosa. Tinggal dosa dan menyesal. Kalau tak tinggal, tak panggil taubat. Ataupun dah tinggal tapi tak menyesal, senyum je. Tinggal dan menyesal. Yang kedua, berazam untuk tidak mengulangi lagi. Berazam, bersungguh-sungguh, berusaha untuk tidak ulang. Termasuklah jangan dekat dengan tempat maksiat tu. Jangan berkawan lagi dengan kawan yang mendorong kita untuk buat maksiat. Yang ketiga, ikhlas kerana Allah. Ada orang bertaubat tapi bukan kerana Allah. Sebab duit tak ada, dia pun tak merokok. Sebab sakit mulut, dia pun, aku mulai sekarang aku bertaubat daripada mengumpat. Itu bukan kerana Allah. Mesti betul-betul kerana Allah. Yang keempat, syarat bertaubat ialah mesti waktu taubat diterima. Maksudnya kalau dia bertaubat di waktu taubat tak diterima, tak akan diterimalah. Bila waktu taubat tak diterima? Bila nyawa sampai ke halkum. Masa tu taubat tak diterima. Walaupun syarat lain dah cukup. Ataupun bila matahari terbit daripada sebelah barat. Masa tu menangilah air mata darah, Allah tak akan terima taubat. Sebab itu waktu tak diterima. Okey. Daging untuk akikah boleh beri pada orang non-Muslim. Ya, pendapat paling kuat boleh. Ada dalil dalil iaitu kita boleh berbuat baik kepada non-Muslim secara umum. Surah sekejap dalil daripada Quran. Okey, surah Al-Mumtahanah ayat 8. Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Kata Allah, auzubillahi minasyaitonir rajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak menghalang kamu 'anil ladzina, terhadap orang-orang yang lam yuqatilukum, yang tidak memerangi kamu dalam agama. Orang kafir tapi dia tak memerangi kamu. Dia kafir. Kafir ada dua. Satu kafir harbi, kafir yang memerangi orang Islam. Yang kedua kafir zimmi, kafir yang tidak memerangi kamu. Ini maksud ayat ni. Surah Mumtahanah ayat 8. Allah kata, Allah tidak larang kamu daripada orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu daripada tempat kamu, antabarruhum, agar kamu berbuat baik kepada mereka, waktu situ, dan kamu berlaku adil pada mereka. Allah tak larang. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah sangat suka pada orang yang berlaku adil. Kepada siapa? Termasuk berlaku adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kita. Jadi Allah kata, Allah tak larang buat baik pada mereka. Maka ulama kata, termasuklah buat baik ialah bagi daging korban. Termasuklah buat baik ialah bagi daging akikah. Tidak ada satu dalil pun yang melarang. Siapa kata tak boleh? Sila bagi dalil. Kita memang dengar tak boleh bagi daging tu kepada orang kafir. Tapi apa dalilnya? Dan bercanggah dengan ayat Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Bagaimana pula kelebihan dan amalan pada hari-hari tasyrik? Hari tasyrik tak boleh, dia tak termasuk 10 awal Zulhijjah. Hari tasyrik tak termasuk 10 awal Zulhijjah. Jadi dia tak termasuklah amalan yang terbaik, amalan yang paling Allah suka. Dan hari tasyrik juga tidak dibolehkan berpuasa. 11, 12 dan 13 adalah hari yang dilarang berpuasa.
Yang tadi dia tak termasuk dalam 10 awal Zulhijjah. Jadi buat macam biasa je. Bagaimana dengan puasa kita jika dapat jemputan pada tarikh-tarikh tersebut? Kita kalau dapat jemputan, kita pertama kita boleh bagi tahu tuan dia yang menjemput, minta maaf saya ada hal, saya minta uzur tak boleh datang. Kalau dia kata okey, tak payah pergilah, sebab 10 awal Zulhijjah bukan setiap bulan ada, sekali setahun je. Kita tak tahu, mungkin tahun depan kita tak sempat. Tapi kalau kita minta izin, dia kata tak boleh, minta datang juga, datanglah. Tapi kalau boleh jangan makan. Kalau boleh jangan makan. Elakkan makan dan elakkan bagi tahu orang puasa. Datang sekejap, balik. Kalau terpaksa makan juga untuk mengelakkan riak, tak apa. Semoga kita dapat pula ganjaran, pahala meraihkan orang tu, tuan rumah ataupun orang yang menjemput. Wallahu a'lam. Betulkah digalakkan untuk tak jamah makan sebelum solat hari raya korban? Ya, sunat. Dia berlawanan. Kalau solat Aidil Fitri disunatkan makan sebelum solat. Sebab apa? Sebab sebagai tanda hari itu kita tak puasa. Kan kita puasa sebelum tu 30 hari. Jadi lepas subuh tak makan, Tiba-tiba hari raya kena bezakan dengan sebelum. Maka sebelum pergi solat hari raya Aidil Fitri makan. Adapun solat Aidul Adha disunatkan tak makan. Sebab apa? Disunatkan makan daging korban tu. Jadi sunnah Nabi dan para sahabat, bila pagi raya Aidil Adha mereka tak makan, sudah solat mereka sembelih, mereka masak, baru mereka makan. Hukumnya sunat tak makan, tapi kalau makan taklah sampai haram. Bagaimana duit korban yang telah dibeli sebelum? Tak ada masalah. Bila kita bayar duit sebelum 10, apa dia? Sebelum? Yang tak ada masalah. Dia kita nak korban, niat korban 9 Zulhijjah pun boleh. Nak niat korban dan bayar 8 Zulhijjah pun boleh. 1 Zulhijjah pun boleh, tak ada masalah. Jadi kalau kita niat 9 Zulhijjah dan kita bayar 9 Zulhijjah, maka bermula tak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut 9. Hari sebelum tu 1 hingga 8 boleh. Betulkah digalakkan untuk tak jamah makanan? Betul. Puasa sunat 9 hari Zulhijjah boleh ke niat sekali dengan puasa ganti? Pendapat paling kuat, puasa sunat tak boleh digabung dengan puasa wajib ataupun puasa qada. Siapa yang ada qadalah terlebih dahulu, dan qada dia di 10 awal Zulhijjah pahalanya berganda walaupun dia tak sempat puasa sunat, tak apa. Betulkah daging korban tidak boleh dibuang? Tak, sebenarnya semua daging tak boleh dibuang, bukan daging korban je. Selagi mana elok, maka haram kita buang, dan bila kita buang yang elok, hukumnya membazir, bukan daging korban sahaja. Tapi kalau daging korban dah rosak, wajib buang, jangan makan. Okey, kalau anak yang dah bekerja nak bagi share duit dengan bapa untuk korban, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Cuma kalau anak tu, ini pendapat yang paling kuat lah. Satu rumah, satu korban. Kalau anak tu dah bekerja, tapi masih duduk dengan mak bapak dia, satu rumah, maka anak bagi duit kepada bapa korban, niat untuk dia dan untuk semua. Maka korban tu bapa dapat pahala, anak-anak pun dapat pahala. Tapi kalau anak tu dah berkahwin, duduk rumah lain, bapa niat korban, anak itu tak dapat. Sebab satu dah berkeluarga dan yang kedua duduk di rumah yang lain. Salam, kalau suami tak buat, boleh tak isteri? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau isteri nak buat, suami tak buat, baik bagi duit pada suami yang niat. Bolehkah kita berbuat korban untuk orang yang tak boleh? Saya dah sebut tadi, tidak ada sunnah Nabi. Tapi boleh tak orang meninggal dapat pahala korban yang kita buat? Boleh. Caranya apa? Korban atas nama kita. Kalau yang meninggal tu bapa kita ke ataupun anak kita ke, kita niat korban ini dariku dan daripada ahli keluargaku. Kata ulama, insya-Allah yang hidup keluarga kita pun dapat pahala, keluarga kita yang dah mati pun insya-Allah dapat pahala. Dan amalan ni untuk orang hidup je. Orang yang mati hanya layak dapat pahala saja. Dia tak boleh beramal dah.
Sebab tu korban mesti nama orang yang hidup. Bolehkah kita okey dah. Okey, habis Cukup insya-Allah kita sambung kelas kita besok hari Isnin pukul 10.30 insya-Allah kita sambung tadabbur surah Ad-Duha. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.